komplain, "Ya Rasulullah, aku datang lepas Isya bawa tikar sembahyang, tengok tu baginda tak ada, mana pergi?" Nabi isjam. Lepas orang reda, Nabi kata, "Umar bekerja, aku tak mau sembahyang tarawih jadi tradisi, nanti Allah turun fardu sembahyang tarawih. Kita sembahyang 5 waktu pun tak larat nak buat, campur tarawih nak buat 8 rakaat pula, takut pun tak larat. Tak apalah, aku selah-selah lah." Nabi ingatkan kita, sebab sembahyang ni wa innaha lakabiratun illa alal khasyin. Sembahyang ni memang berat, jenis kosong macam kita je. Yang duduk kat kedai tak apa, nak makan lah ni, mana ada kosong walaupun dia tahu sembahyang. Kenapa tu? Sebab mereka ni mengucap syahadat macam nak nikah tadi. Nak nikah tadi, bila nak akad nikah je, imam kata istighfar dulu, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ucap syahadat, dia pun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Imam ni kalau naik qadhi ni nak menentukan yang dia ni betul-betul mengakui Allah Tuhan dia, cuba bagi makna saja. Dia pun, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan semua mereka Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad Allah. Tak qadhi tanya balik, kenapa tak naik? Naik apa tuan? Itu saksi nikah kalau 2 orang tu apa tak naik? Kenapa saya naik? Engkau kata aku naik saksi. Naiklah. Pada apa yang saya katakan? Maksud kata di Malaysia kita ini tradisi bila sembahyang tarawih al-hakumut takasur sampai tamat tiada. Berpuluh tahun saya di kampung. Bila saya pergi mengaji di Kolej Islam di mana, barulah terdengar ustaz-ustaz saya ni bila bulan Ramadan dia buka Quran besar, dia baca, barulah mula baca Quran. Masa saya duduk di kampung tutup. Begitulah sebab tradisi tak ada orang nak ubah. Jadi kalau kita bentuk anak-anak kita, keluarga kita dengan al-akumutasi takasur sampai tabat tiada, bila berubah mai ke tempat yang berubah baca Quran, dia tak mau pergi. Inilah kedudukan kita. Bila kita tak buat suara, tak menggalakkan orang masih makan di restoran waktu maghrib, dia tak boleh. Kenapa? Pasal didikan kebiasaan. Sumpah juga mengucap syahadat, aku naik saksi, aku tak ubah beli. Sebenarnya salah. Kita membiasakan yang tak betul, maka dia jadi tak betul bila dia bilang. Tapi macam mana kita nak suruh pengantin ni jadi ibu bapa yang baik, dia mengucap pun tak kena. Nak kata dia salah tak boleh, orang yang mengajar dia. Pergi sekolah Melayu sekarang pun, pergi sekolah kebangsaan sekarang pun, ustazah pun, aku naik saksi berarti dia tuan sebab mereka. Cuma kena je naik orang agresif macam kami jadi ustaz. Saya tak nak. Saya tak mau. Tulis besar-besar itu, aku bersaksi diriku. Tulis di meja makan, di kedai makan, di dinding-dinding sekolah. Tulis. Ubah. Kalau dasar pelajaran berubah daripada penyataan Razak, penyataan Rahman, Talib semua, sekali penyataan Mahyudin, ubah semua. Sampai cikgu pun sekarang tak boleh balik awal. Masuk pukul 8 pagi, balik pukul 5 petang. Orang ramai cikgu-cikgu marah. Bila marah naik pangkat apa nama ni? 44. Berapa ramai guru graduate yang naik, tak naik pangkat lagi? Orang lain graduate kerja-kerja ada gaji berlimpah. Nak marah kata apa? Tak apalah. Kan baru menyambut hari guru baru ni. Kenapa kita jadi guru tak boleh ubah benda macam ni? Jadi ustaz tak boleh ubah, ustaz boleh ikut. Kita tak nak lah. Orang agama tahu kaedah tapi tak boleh berubah. Itu keadaan tidak membiasakan yang betul, tidak membiasakan yang betul. Sepatutnya biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Saya insyaAllah lah sekarang ni dah takbiran dah baru berubah.
Saya minta tuan-tuan yang dengar ceramah ni, saya nak cakap satu. Sekarang ni ada dekat bangku Jabatan Perdana Menteri Putrajaya satu line direct untuk menegur kerajaan kalau buat tak betul. Talian dia 0380008000, betul tak? Cuba telefon tanya pembaca berita televisyen kerajaan TV1 tu tak ikut agama, mengapa kita tak tegur? Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Inilah tajuk-tajuk berita. Perdana Menteri baru akan sumpah yang dia tak pernah menyumpah pun. Mengapa orang tu bagi salam tak bagi kita jawab? Kalau kita sebagai umat Islam di Malaysia ikut Al-Quran, Quran kata izah huyitum bitayatin pahayu akademi awal. Jika orang bagi salam mesti jawab. Kalau boleh lebih baik pada dia, kalau tidak rudua. Sebanyak mana yang dia bagi Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ini tak bagi kita jawab langsung. Dia seronok pasal dia orang Islam bagi salam ke orang. Walaupun dia tak nampak muka kita, tapi kita nampak muka dia. Kita wajib jawab. Itu baru benda kecil. Banyak lagi benda-benda yang kita kena tegur. Siapa yang dah tahu dah, saya tak sempat masa. Tegur esok. Ada orang-orang komplain mengapa radio, TV bagi salam tak bagi orang jawab. Bukan susah sangat, benda tu sangat senang. Ikut Al-Quran, ikut Islam, senang sangat. Apa payah Assalamualaikum, tarik nafas dan salam satu Malaysia. You tarik 3 kali nafas, akan jawab. Ini macam nafas kena mati. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Inilah tajuk-tajuk berita Perdana Menteri. Kalau barulah bila dah alih gambar lain boleh tarik nafas. Saya bukan membenci orang, bukan nak menegur ikut dan saja, tapi kita dibekalkan Al-Quran hadis. Taraktu fikum amrani la tadillu ma tamassaktu bihima. Kitab Allah sunnah Rasulullah. Aku tinggal pada anda 2 perkara, jika berpegang pada duanya tak sesat selama-lamanya. Al-Quran dan sunnah. Dan Nabi ajar orang berdiri bagi salam pada orang duduk, orang luar bagi salam pada orang dalam. Lepas bila berjumpa tak kira siapa dulu, tapi jawab mesti. Kalau Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dua-dua. Biar belakang dua-dua tu tak apa. Yang bagi salam sunat, yang jawab tu wajib. Ikut prinsip ini tak hanyut macam tu lah. Saya tegur kepada Persatuan Veteran-Veteran penyiar di ni. Tapi bila naik pegang menteri, ini remeh je. Pasal dia tak tahu. Kalau menteri itu tahu Al-Quran, ada Al-Quran berkenaan bagi salam, itu pasal potong. Nah, sekarang menteri baru ni tolonglah bagi tahu cepat-cepat sebelum buat dasar. Kan? Bagi tahu. Email ke apa semua bagi dia tahu. Cara meluas. Kalau nak balik kepada Islam lah, seperti yang dijanjikan dalam Aku Janji ke manifesto. Aku janji kan? Kena aku dan janji. Ni aku ni, itu janji. Kan? Habis. Jauh dah kita pergi. Kita nak balik macam mana nak merealisasikan rumah tangga kita, menjaga keluarga supaya ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, jangan takut bila kita mula sembahyang, kita istiqamah dengan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat berbisik dekat telinga kita, kita tak perasan. Malaikat kata la takhafu wa la tahzanu. Allah takhafu, anda jangan takut, wa la tahzanu, jangan susah hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Beri kabar gembira kepada mereka bahawa Allah menjanjikan syurga kepada mereka. Kita tengah hidup baru nak buat start, malaikat kata Allah janji syurga. Bayangkan.